Baik, kembali kita dalam sesi Sembang UNI, Jumpstart Your Future with Foundation in Computer Technology. Sebentar tadi kita dah dengar penerangan tentang program Foundation in Computer Technology daripada Head of Section, Cik Suryani. Sekarang ni kita nak dengar tentang pengalaman adik-adik kita yang sedang meneruskan pelajaran dalam bidang ini. Jadi saya nak menjemput adik Nur Alia untuk memperkenalkan diri dan juga selepas itu mungkin boleh cerita dengan ringkas apa yang mendorong adik untuk melanjutkan pelajaran di sini. Silakan adik Alia. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Alia Natasha dari saya pelajar Foundation in Computer Technology semester yang kedua. Apa yang membuatkan saya untuk sambung belajar dekat UniKL ni disebabkan sebab saya nak ceburkan diri dalam bidang IT sendiri dan sebab saya tahu demanding cost untuk IT ni memang tinggi. Jadi saya fikir memang confirm job scope untuk IT ni memang banyak lah dekat luar sana untuk masa depan saya nanti. And then yang kedua pula sebab daripada abang saya merupakan alumni UniKL sendiri. So dia juga yang convince saya untuk masuk ke UniKL sebab dia kata employability rate for UniKL once you dah graduate tu memang tinggi. So saya fikir untuk masuk ke UniKL and then just proceed for foundation lah. Itu je. Baik, itu adalah sebab kenapa adik Alia ingin meneruskan pengajian dalam bidang ini. Macam mana pula dengan adik Atika? Okay, Assalamualaikum binti Azhar. Saya pelajar FICT SEM 2. Okay, sebab saya belajar FICT ni sebab yang pertama saya ada minat IT. Okay, saya minat IT. Lepas tu yang kedua sebab bila foundation ni FICT ni saya fikir bukan saya fikir, dia setahun sahaja saya tengok. Dan saya memang nak ambil FICT ni sebab fast track lah untuk belajar bachelor macam tu. Lepas tu saya nampak skill yang saya dapat, saya tengok dekat website UniKL, skill yang saya dapat banyaklah yang demand, macam yang Alia cakap, demand dalam industri kita sekarang ni. Macam tu lah, antara dia kami belajar web semua macam tu. Okay. Itu je lah. Okey, terima kasih. Itu kenapa adik Atika ingin sambung di sini. Macam mana pula dengan pelajar ini, siapa nama dia? Adik Muhammad Ihtifasuddin. Okey, adik Ihtifasuddin telah menamatkan program ini tapi tengah menyambung pelajaran dalam bidang pilihan beliau di UniKL MIT. Jadi kenapa adik Ihtifaz dulu memilih program ini? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ihtifazuddin bin Muhammad Saifuddin. Saya adalah batch FICT tahun 2020 dan telah menamatkan pembelajaran. Sekarang saya menyambung degree SEM 2 dalam Bachelor of Software Engineering. Okay, sebab saya ambil FICT adalah first kali sebab based on market masa tu. Dan macam Alia dengan Atika cakap, memang IT memang satu demanding job lah. Pakcik saya dua orang, seorang adalah staff UniKL, seorang juga adalah alumni UniKL dan coach bola sepak saya juga adalah pelajar Bachelor of Software Engineering IT juga. So serba sedikit faktor-faktor tu dan juga foundation merupakan satu fast track untuk ke degree adalah serba sedikit faktor untuk saya menyambung FICT. Okey, baik. Saya ringkaskan di sini adik Alia, adik Atika dan juga adik Ihtifaz. Mereka bertiga ini sambung pelajaran di UniKL MIT dalam program ini sebabnya minat dan juga prospek kerja yang ada di luar sana. Okey. Jadi saya nak tanya soalan yang saya tunggu lama nak tanya sebenarnya kepada tiga-tiga ni. Apa yang menarik tentang pembelajaran di sini? Okey, kita mungkin boleh tanya adik Ihtifaz dulu. Okay, so pengalaman yang menarik dan
mengejutkan saya adalah semua pembelajaran diajarkan dalam bahasa Inggeris, which is something yang membuat saya slowly untuk berlatar belakangkan susah bercakap bahasa Inggeris. So saya pun slowly belajar bahasa Inggeris dan juga bahasa coding yang memang saya tak ada basic coding. Tapi lecturer pun encouraging. Kadang-kadang saya stay dengan lecturer lepas kelas ke apa untuk perbetulkan coding saya. Apa yang saya tak faham, for mostly bagi saya itu yang interesting tentang UKL, lecturer engaging, dan itu fulfill saya punya pembelajaran saya punya improvement dalam pembelajaran lah sepanjang berada di UKL. Okey, maksudnya di sini pembelajaran dalam bahasa Inggeris itu membantu adik untuk lebih lagi mengasah penguasaan bahasa, dan juga bila pensyarah lebih engaging, kita lebih berminat untuk belajar. Betul? Betul. Betul. Okey, macam mana pula dengan adik Alia? Apa yang menarik? Apa yang menarik dekat belajar kat MIT ni, saya cerita sikit lah experience saya sepanjang 2 semester dalam foundation ni. Sebab saya ni batch yang tak boleh nak experience fully face to face sebab batch COVID kan. Masa semester pertama dulu bukannya lah boring sangat pun. Dia cuma tak as fun as semester yang kedua lah. Sebab yang semester yang pertama tu memang tak boleh nak pergi ke campus and tak boleh jumpa kawan-kawan pun. So bila dah masuk semester yang kedua ni, baru dapat tahu campus COVID punya case pun dah slowly, and then dah boleh pergi campus, baru start dah ada lab session face to face. Itulah yang momen yang paling bagi saya yang paling best lah, sebab dapat jumpa kawan-kawan dan dapat buat cabling yang betul-betul time masa lab tu lah. Itu je. Apa yang bestnya bila belajar face to face di UniCAD MIT? Di semester kedua kan? Macam Madam Suryani tak cakap tadi, kalau macam masa lab tu, kalau macam subjek networking, kalau kita buat kabel, kalau kita tak reti, teamwork tu macam kawan-kawan akan tolong sekali buat. Macam dia akan ajar, okay ni kena buat macam tu, buat macam ni. So macam kita tak adalah macam terkapai seseorang, macam terkial-kial je buat situ seseorang. Menarik. Okay, pembelajaran di UniCAD MIT sangat interaktif dan juga engaging. Pensyarah dan juga pelajar memang sangat rapat apabila di dalam kelas. Apabila pelajar ada masalah, memang pensyarah akan betul-betul membantu di dalam kelas. Baik, saya nak tanya soalan seterusnya kepada adik Atika Nabila. Apa yang menarik untuk adik tentang pembelajaran di sini? Bagi saya, apa yang menarik belajar di UniKL MIT ni, UniKL MIT ni banyak buat aktiviti yang menarik lah. Aktiviti tu yang pelajar boleh join sekali. Antara dia aktiviti daripada klub-klub yang kita masuk. Contoh dia, kalau saya, klub yang saya masuk klub language lah kan. Klub language ni macam-macam lah aktiviti yang diorang adakan. Yang saya masuk antara dia singing competition, ada macam-macam lagi, ada review, Fasilcom English, macam tu. Selain tu aktiviti yang daripada klub, aktiviti yang lain selain daripada klub, ada aktiviti yang diorang iklankan dekat IG rasmi UniKL MIT. So kat situ kita boleh tengok, kalau kita minat boleh join lah kat situ. Dan bagi saya benda tu menarik lah di UniKL MIT ni. Sampai tu juga kalau kita masuk aktiviti yang ada sediakan GHOX, so kita dapat lah GHOX tu, macam sijil, penghargaan macam tu. Macam tu lah, tu saja. Okay, selain daripada belajar, kita juga boleh sertai banyak program-program yang menarik untuk kita lebih berkomunikasi dengan orang lain,
dan semestinya benda ni membantu kita lagi dalam kita punya soft skills. Alright, saya nak bertanya kepada Cik Suryani kita. Sebentar tadi ada pelajar kita yang sebut tentang prospek kerjaya dalam bidang IT ni yang sangat cerah. Jadi saya nak tanya soalan ini kepada Cik Suryani. Apa prospek kerjaya untuk mereka yang menyambung pengajian dalam program ni? Okay. Seperti yang diketahui, pelajar-pelajar ini didedahkan berkaitan dengan Foundation in Computer Technology. So, semasa setahun pengajian, daripada semester pertama, kita akan adakan aktiviti dan exposure berkaitan dengan career juga. Okay, so bukan towards the end baru nak tahu nak ambil apa. Okay, so Alhamdulillah kebanyakan pelajar-pelajar ni memang dia dah ada, orang kata apa, target dia dah ada goal. Okay, so mereka dah set apa yang mereka nak di. Tapi pada masa yang sama, kita di MIT kita perkenalkan juga bidang-bidang lain yang mungkin pelajar tak tahu. Dari orang kata apa, peluang ataupun prospek kerjaya yang lebih besar dalam bidang yang lain. Okay, contohnya selepas pelajar ni habis tamat setahun pengajian di FICT, okay, so pelajar boleh memilih untuk melanjutkan pengajian dalam 8 program ijazah sarjana muda di MIT. Okay, kita ada 8, iaitu Bachelor Computer Engineering, Entrepreneurial Management, kita ada Interactive Multimedia, okay, kita ada Computer System, right, kita ada Computer System Security, which is sekarang memang orang kata apa, tengah meletup, okay, security, demand tinggi. Kita ada Networking System, alright, Malaysia tengah beralih sekarang daripada 4G ke 5G, so we need more technical, orang kata apa, specialist nanti. Kita ada Internet of Things, okay, kita ada program EASE, Software Engineering. Okay, Software Engineering ni bukan software developer je semata-mata. Okay, banyak sebenarnya dia punya, orang kata apa, pecahan professions dia. Okay, dan kita ada Computer Animations untuk mereka yang kreatif, mereka yang minat animations, dan daripada 8 program ni pelajar boleh memilih, okay, dan dia boleh explore semester kedua. Dia dah ada, orang kata apa tadi kan, second layer SEM kita dah fokus, so dekat situ pun pelajar boleh tahu lebih mendalam, dan kita juga invite speaker daripada industri untuk perkenalkan apa job scope. Kalau sistem engineer, apa dia kena buat, contohlah. Okay, so kalau sistem engineer apa lagi. Okay, so sebenarnya yes, IT tengah meletup. Okay, due to COVID, orang kata apa, dia punya apa, orang kata COVID ni satu keadaan di mana demand untuk profession IT meningkat. Okay, meningkat. Dan kalau diperhatikan, kita nampak trend sekarang memang pelajar ramai berminat cyber security, software engineering. Okay, tapi kebanyakannya perlu lebih orang kata apa, perlu bersedia untuk pada masa yang sama meningkatkan profession itu sendiri. Okay, so setiap program ni kita ada professional certification. Okay, kita perkenalkan dengan pelajar-pelajar kita professional certification, okay, pensijilan khas untuk setiap profession tersebut, so that pelajar kita ni ada added value, nilai tambah. Dan Alhamdulillah memang employability rate report yang terkini untuk MIT, Alhamdulillah kita 100%. Maksudnya once pelajar kita habis, mereka telah ditawarkan pekerjaan. Dan tak terkejut jugalah, kebanyakan student kita waktu intern lagi dia dah dapat job offer, waktu internship. Okay, so itu menunjukkan quality program kita, dan prospek kerjaya dalam bidang IT sangatlah besar. Okay, sekarang kita juga memerlukan, Malaysia sangat memerlukan data scientist, okay, data analysis. Okay, so di mana-mana bidang, walaupun sektor peladangan, mereka memerlukan IT as a support, okay, as a technical support.
Okay, so itulah orang kata yes. So marilah sama-sama join program FICT. Okay, saya serah balik dekat Surau. Menarik, saya suka sekali dengar penerangan Cik Suryani. Saya nak tanya sedikit lagi kepada Cik Suryani, ke mana mereka ni selepas menamatkan foundation dan mungkin selepas itu degree di UniKL, mana mereka ni berada di Malaysia? Okay. So waktu mereka berada di peringkat ijazah, okay. UniKL MIT juga mempunyai orang kata apa ramai partner universiti dari segi industri dan juga international university partners. Okay, so kebanyakan mereka yang bekerja di Malaysia dan ada juga okay, semasa peringkat ijazah mereka berpeluang untuk go global. Go global. Okay, means global. Mereka pelajar-pelajar di MIT berpeluang untuk mengikuti program di luar negara, which is kita panggil sebagai International Student Exchange Mobility, di mana student ini berpeluang ke universiti di luar negara, sama ada melakukan internship ataupun projek di sana, okay, academic project di sana, atau mengikuti satu atau dua semester akademik pengajian akademik di peringkat di universiti partner kita. So kita ada student ke Korea, kita ada student ke Italy, Portugal, Spain. So peluang go global tu ada di sini di MIT. Baiklah. So kita kena bersedia lah. Benar. Yes, kena bersedia bekerja di peringkat global. Benar. Peluang untuk ke peringkat global itu bermula seharusnya di peringkat asasi di UniKL MIT dalam program Foundation in Computer Technology. Baiklah, peringkat asasi ni walaupun dia mungkin di peringkat yang paling bawah, tapi kita sudah dedahkan pelajar dengan prospek kejayaan. Ini yang kita tekankan tentang masa depan mereka, dan selain daripada itu kita juga sudah dedahkan ke mana mereka boleh pergi selepas menamatkan program asasi di MIT. Baiklah, kepada semua yang menonton di Facebook, anda kata ada soalan yang anda ingin ajukan kepada panel kita, anda boleh tinggalkan komen di komen anda dan kita akan memilih soalan untuk kita jawab di sini. Baik, kita akan berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bertanyakan lebih soalan kepada panel-panel kita. Kita jumpa selepas ini.